Hospital Bukit Mertajam kini menjadi hospital hybrid COVID-19. Kes pertama varian Delta di Kelantan dikesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 25 Julai 2021 bersama saya Muhammad Alif Ashraf Kamanur. Kami membawakan berita dari wilayah timur, utara, selatan dan barat. Juga kami minta langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Fokus hari ini, kadar vaksinasi terus meningkat. Setia bersama Berita Wilayah. Dasar pertukaran guru yang lebih efisien dan menyeluruh sedang berada di fasa akhir penelitian. Menurut Menteri Pendidikan Dato' Dr. Razzie Jidin, isu terbabit dijangka dapat dimuktamad dalam kadar segera. Menerusi muat naik di Facebook, Dato' Dr. Razzie memaklumkan permohonan akan mengambil kira kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran di negeri berkaitan. Ini bagi memastikan kualiti pembelajaran murid terjamin. Ujarnya, Kementerian Pendidikan mengambil maklum isu tersebut. Penyelesaian terbaik dirangka demi kualiti pendidikan dan kebajikan guru. Berkuat kuasa hari ini, Hospital Bukit Mertajam Pulau Pinang dijadikan hospital hybrid COVID-19. Perubahan status dibuat susulan peningkatan kes wabak tersebut yang memerlukan rawatan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan selepas perancangan dan persiapan rapi selama 6 hari, hospital tersebut kini sedia mengambil pesakit COVID-19 pertama hari ini. Ia dilengkapi 72 katil dengan paip oksigen. Bilangan katil boleh ditingkatkan sehingga 120 katil berdasarkan keperluan. Hospital itu juga dapat menerima pesakit hemodialisis yang dijangkiti COVID-19 memandangkan hospital tersebut dilengkapi dengan kemudahan hemodialisis di katilnya. Ekoran perubahan status kapasiti bagi disiplin pembedahan, obstetrik dan ginekologi serta pediatrik akan dikurangkan. Pesakit bukan COVID-19 dipindahkan ke pusat kesihatan di Hospital Kluster Seberang Perai sekiranya perlu. Kelantan mengesan kes pertama jangkitan COVID-19 membabitkan varian Delta. Ia dikesan daripada seorang wanita di Pasir Putih yang disahkan positif 2 hari lalu. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin, wanita terbabit juga pernah dijangkiti COVID-19 sebelum ini. Beliau berkata perkembangan itu amat membimbangkan. Justru beliau menggesa penduduk negeri terbabit supaya lebih berwaspada dan meningkatkan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengelak jangkitan. Semalam Kelantan mencatatkan 502 kes positif baru dan 2,625 kes masih dalam rawatan. Seorang anggota bomba menjadi bidan terjun selepas menyambut kelahiran seorang bayi perempuan dalam balai malam tadi. Kejadian berlaku ketika wanita hamil berkenaan tidak sempat sampai ke hospital.
Insiden bermula sekitar 7 malam ketika wanita hamil berkenaan Nyak Siti Nurlina Zulkarnain dalam perjalanan ke Hospital Shah Alam bersama suami. Dia bagaimanapun berasa sakit untuk melahirkan bayi. Si suami kemudiannya bertindak ke Balai Bomba Anggerik Shah Alam selepas air ketuban pecah. Anggota bomba kemudian menghubungi Kementerian Kesihatan, namun bayi itu lahir lebih awal dengan disambut anggota bomba wanita Nur Syuhada Ahmad. Menurut pengarah bomba Selangor Nur Azam Khamis, ibu dan bayi berada dalam keadaan selamat. Seorang lelaki dipercayai penghantar barang diburu kerana disyaki terlibat kes samun di Batu Cave, Selangor. Suspek dikenal pasti melalui video insiden yang tular di media sosial. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak SCP Zainal Muhammad, semakan mendapati kejadian berlaku di Taman Selayar Makmur Khamis lalu. Ketika kejadian, mangsa yang mahu ke hospital didatangi suspek yang menaiki motosikal dan membawa beg penghantaran. Lelaki terbabit kemudiannya bertindak meragut rantai emas di pakai mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi pegawai penyiasat di talian tertera. Sepuluh termasuk seorang penjawat awam dicekup kerana disyaki menyertai parti liar di sebuah unit kediaman di Jalan Bukit Bintang, Ibu Negara malam tadi. Ketika serbuan, sebahagian daripada mereka didapati sedang asyik meminum minuman keras. Menurut Ketua Polis Daerah Dan Wangi SCP Muhammad Zainal Abdullah, semua yang ditahan berusia antara 18 hingga 40 tahun. Di mana di dalam serbuan ini kita telah mendapati kesemua yang kita tahan, iaitu 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan yang sedang minum arak, dan juga apabila kita menjalankan ujian saringan awal mendapati kesemua mereka positif dadah. Dan kita juga telah merampas minuman keras dan juga alat muzik yang telah digunakan oleh mereka dalam menjalankan aktiviti parti liar. Dua daripada mereka didapati melakukan pergerakan rentas daerah tanpa kebenaran. Kes dirujuk mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Usaha pemberian vaksin tidak akan sampai ke tahap semasa sekiranya inisiatif hanya menggunakan khidmat petugas kesihatan semata-mata. Ke arah mencapai imuniti kelompok, semua pihak berganding bahu memastikan vaksin dapat diberi kepada seluruh rakyat. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Baik Alif, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dijayakan dengan penglibatan petugas sukarelawan dari program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Di Keningau, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Bingkor dan UPPM Tulid Suk membantu memudahkan segala urusan penerima vaksin yang hadir di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak di Dewan Kampung Mansiat, Dewan Masyarakat Apin-Apin dan Dewan Masyarakat Bingkur baru-baru ini. Saya ingin memberikan kredit kepada pengurusan PPV Bergerak di Bingkur, Apin-Apin dan juga Mansiat untuk minggu ini kerana dapat menguruskan program PPV Bergerak ini secara cukup sistematik. Tidak ada berkumpulan beramai-ramai. Mereka datang kumpulan kecil yang telah diaturkan jadualnya. Pegawai Kesihatan Keningau Dr. Muhammad Nur Haizam Ahmad Narawi ditemui RTM di PPV Bingkor Keningau. Sementara itu, bagi sukarelawan MOVAC yang bertugas di PPV Kampung Mansiat dalam daerah kecil Suk Keningau, masing-masing teruja kerana berpeluang menjayakan program vaksinasi COVID-19. Dan syukurlah Alhamdulillah pada hari ini kami daripada petugas KRT di Mukim Mansiat di sini sangat-sangat teruja dengan
program yang telah diadakan pada hari ini, iaitu program daripada KKM bersama-sama dengan UPPM, kerana telah menganjurkan program vaksinasi di kawasan Terusmadi ini. Jadi kami daripada petugas ramai 21 orang sangat-sangat teruja untuk program pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua orang awam yang datang pada hari ini untuk meminta vaksin kerana mematuhi SOP lah yang dilaksanakan untuk memudahkan kami sebagai sukarelawan dan juga KKM untuk melancarkan lagi program ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Perpaduan Negara memberikan kami peluang mengikuti program MOVAC ini. Kami sangat-sangat teruja apabila program ini dibuat di Mukim Mansiat ini. Saya berbangga dapat menyertai program MOVAC ini kerana saya dapat membantu Barisan Hadapan untuk melaksanakan program vaksinasi ini. Lelaki 27 tahun dari Kampung Langkawit, Papar yang hilang dihanyutkan arus di muar Sungai Benoni, Papar semalam ditemukan lemas awal pagi tadi. Mangsa Muhammad Hashidan Haris ditemui orang awam pada pukul 6.20 pagi, kira-kira 500 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kimanis Johainin Ruslan berkata, mangsa bersama dua lagi rakannya memancing di kawasan tersebut sebelum menyelam ke dalam sungai selepas enjin sangkut bot miliknya terjatuh ke dalam sungai. Bagaimanapun, mangsa kemudiannya dihanyutkan arus sungai deras. Terdahulu, operasi mencari dan menyelamat SAR melibatkan 5 anggota bomba dimulakan kira-kira 3.33 petang semalam dan ditamatkan 7.45 malam kerana keadaan gelap dan air bergelora. SAR dijangka diteruskan awal pagi tadi dengan bantuan pasukan penyelam dalam air, namun mangsa telah ditemukan orang awam kira-kira pukul 6.20 pagi. Seramai 84 individu membabitkan 29 ketua isi rumah mangsa kebakaran di Kampung Titingan, Tawau pada Isnin lalu dipindahkan serta-merta di 2 pusat kuarantin iaitu di Institut Pendidikan Guru IPG Balung dan Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau pada Jumaat lepas. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau Kapten Pertahanan Awam Hussain Muhammad Nur berkata, perpindahan tersebut berikutan 6 daripada 2 buah keluarga yang tinggal di antara 3 blok yang terbakar sebelum ini di kuarantin di rumah. Mereka kemudiannya dipindahkan ke Pusat Penempatan Sementara PPS di Balai Raya Kampung Titingan bersama mangsa kebakaran lain. Bagaimanapun, selepas menjalani ujian saringan, 2 daripadanya didapati positif COVID-19. Kapten Hussain yang juga pegawai pertahanan daerah Tawau berkata kesemua yang dipindahkan ke PPS tersebut telah diarah menjalani ujian saringan. Jawatankuasa bermesyuarat dan berbincang dengan pihak JKM supaya membuat saringan kepada semua mangsa di pusat pembinaan sementara dan hasil saringan tersebut didapati 2 positif. Jadi apabila 2 positif, baki daripada jumlah yang duduk di pusat pembinaan sementara itu terpaksa kita pindahkan ke Dewan ini. Beliau berkata demikian kepada RTM di Pusat Kuarantin Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Setakat ini, 78 orang ditempatkan di Pusat Kuarantin Kompleks berkenaan, manakala 6 lagi di IPG Balung. Kesemua mereka telah menjalani saringan COVID-19 yang dilakukan Kementerian Kesihatan. Dalam kejadian kebakaran kira-kira 9.30 pagi Isnin lalu, 99 ketua isi rumah melibatkan lebih 300 orang kehilangan tempat tinggal. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sandakan membongkar aktiviti penyelewengan dan penyeludupan minyak masak bersubsidi ke negara jiran selepas menyerbu sebuah premis tidak bernombor di Jalan Fuk Hin, Batu 14 Sandakan Jumaat lepas. Rampasan berkenaan melibatkan 8,085 kilogram minyak masak bersubsidi bernilai lebih RM20,000 dan merupakan yang terbesar tahun ini. Ketua Cawan KPDN HEP Sandakan, Muhammad Hashim berkata, operasi bersama pasukan OCP Sandakan melibatkan Eastern Sabah Security Command ini dilaksana hasil risikan selama 2 minggu.
Pemeriksaan awal di premis ini menemukan 305 kotak minyak masak 1 kilogram dengan jumlah keseluruhan 5,185 kilogram. 500 kilogram minyak masak di dalam sebuah tangki berwarna hitam dan 2,400 kilogram lagi minyak masak di dalam tangki berwarna putih. Pemilik premis berkenaan mengaku tidak memiliki lesen CSA runcit atau borong dan menjual minyak masak berkenaan kepada restoran dan sektor perindustrian serta negara jiran untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Minyak masak tersebut diisi ke dalam botol sebelum dijual ke pasaran dengan harga industri iaitu RM5.40 sekilogram. Kesalahan berhubung di bawah Seksyen 2/1 dibaca bersama dengan Peraturan 31 iaitu memiliki barang kawalan dengan syak yang munasabah untuk melakukan kesalahan dengan untuk menjual secara runcit. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Store Exhibit KPDN-HEP Sandakan. Penangguhan pembayaran balik moratorium mampu meringankan beban keuangan peminjam termasuk usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxanne Markus berkata, penangguhan bayaran balik ini membolehkan peminjam menggunakan wang sepenuhnya digunakan membayar ansuran bulanan kepada sesuatu yang lebih asas seperti makanan dan simpanan kecemasan. Dalam masa sama, penangguhan ini juga memberi peluang kepada mereka untuk mengurus semula kos operasi perniagaan bagi mengelak pembaziran dengan meningkatkan kualiti produk yang ditawarkan. Melalui penangguhan bayaran moratorium ini, sekurang-kurangnya mereka dapat menarik nafas lega dan dapat merancang keperluan mereka menguruskan kos-kos operasi di masa-masa yang sukar ini. Sebelum ini, kerajaan bersetuju memberikan moratorium selama 6 bulan untuk penangguhan bayaran balik pinjaman bank. Moratorium diberikan kepada semua peminjam bank individu, tidak kira golongan B40, M40 ataupun T20 dan usahawan mikro. Tiada dokumentasi perlu dikemukakan semasa permohonan. Namun, bagi peminjam di bawah PKS, semakan akan dibuat oleh bank untuk kelulusan. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah kali ini. Tepati janji temu vaksinasi anda. Bersama-sama jayakan sasaran imuniti kelompok negara. Kita kembali bersama Alif. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Baik, kita ke Bumi Kenyalang. 10,000 penduduk kampung Tabuan Melayu Kuching yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD menerima bantuan menerusi program bakul makanan. Langsung bersama Bu Mawin untuk perinciannya. Ya Alif, sebanyak 10 tan bantuan makanan diagihkan kepada 2,500 keluarga di kawasan Kampung Tabuan Melayu Kuching melibatkan kira-kira 10,000 penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berbulan 16 hingga 29 Julai ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu bantuan di bawah program bakul makanan Ahli Parlimen itu merupakan barangan keperluan asas termasuk daging dan ayam segar. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata kawasan terlibat adalah Kampung Tabuan Lot, Kampung Tengah, Tabuan Hilir, Tabuan Dani, Tabuan Cemerlang dan Tabuan Lama. Beliau berharap bantuan makanan berkenaan mampu meringankan beban penduduk ketika menjalani waktu sukar ini. Menerusi kenyataan media mengulas mengenai program vaksinasi penduduk di kawasan Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi optimis semua penduduk akan menerima vaksin sepenuhnya menjelang akhir bulan ini. Sarawak optimis capai sasaran 80% imuniti kelompok menjelang Ogos depan. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ini dapat dilihat berdasarkan pemberian dos yang kini berjalan lancar di negeri ini. Maka dengan adanya usaha tersebut, maka ia menjadi salah satu faktor yang membawa kepada bilangan kes yang menurun pada hari ini.
Sekarang ini bilangan kita kurang daripada 300. Harapan kita sebagai ianya kekal sehinggalah pada penghujung bulan Ogos ini. Datuk Dr. Abdul Rahman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai ditemui pemberita selepas pengagihan 820 bungkusan makanan di Kampung Bintawak Hilir Kuching yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Setakat semalam, seramai 50 penduduk kampung tersebut disahkan positif COVID-19. Sebanyak 106,610 dos suntikan vaksin COVID-19 telah berjaya diberikan sepanjang pengoperasian Pusat Pemberian Vaksin PPV Institut Pendidikan Tinggi Mega di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kota Samarahan. Menerusi hantaran di laman Facebook UNIMAS, daripada jumlah tersebut, 53,189 merupakan penerima dos pertama dan 53,421 dos bagi suntikan kedua. Untuk rekod PPV berkenaan yang memulakan operasi sejak 14 Jun dan berakhir pada Jumaat lepas turut dibantu oleh 800 sukarelawan terdiri daripada mahasiswa dan kaki tangan universiti tersebut. Menurut UNIMAS, rekod tertinggi jumlah dos suntikan harian yang pernah dicapai ialah sebanyak 5,584 orang pada 25 Jun lalu. Dalam usaha membantu kerajaan negeri mencapai imuniti kelompok yang tinggi, PPV tersebut turut melaksanakan program vaksinasi bersama komuniti. Ia melibatkan seramai 3,210 penduduk dari 27 buah perkampungan di kawasan Kuching dan Samarahan dengan perkhidmatan bas UNIMAS disediakan kepada penduduk untuk ke PPV itu. Sementara itu, Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Soaidi menjelaskan kejayaan PPV itu berjaya dicapai kerana semangat kesukarelawan yang tinggi selain penggunaan sistem pengurusan pengiliran atau dikenali sebagai QVAC. Selepas merekodkan lebih 84% populasi divaksin dengan sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19, bahagian sibuk kini ke arah mengesan individu yang belum menerima suntikan. Ahli Majlis Pembandaran Sibu, Kaunselor Nazatul Shima Bujang berkata, operasi pengesanan dilaksana dari rumah ke rumah di lokasi sasaran oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak Jumaat lalu. Kaunselor Nazatul Shima menjelaskan lebih 500 buah rumah di kawasan Sentosa Fasa 1 dan 2 telah dikunjungi bagi mengesan individu yang tercicir untuk menerima suntikan vaksin. Jelasnya individu yang berjaya dikesan dalam operasi berkenaan diminta untuk hadir ke pusat pemberian vaksin PPV bergerak di Sekolah Kebangsaan Sentosa. Kebanyakan mereka masih belum mendapat tarikh temu janji MySejahtera dan juga memang belum mendaftar di dalam sistem MySejahtera, mana mereka tu tidak mempunyai telefon pintar dan tidak mempunyai dan tidak memuat turun aplikasi MySejahtera. So itu adalah mereka boleh datang terus buat pendaftaran dan terus vaksin. Dalam pada itu, penyelaras PPV bergerak Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu, James Badi mendedahkan operasi serupa akan dilaksanakan di beberapa lokasi lain. Selepas SK Sentosa, kita akan bergerak ke Kampung Bahagia Jaya di mana kita akan buat ini dekat SK Bahagia Jaya. Kementerian Kesihatan telah mula bergerak hari ini di kampung tersebut. Dia ketuk, dia cari dari pintu bilik ke rumah lah. Setakat ini di bahagian Sibu, lebih 131,000 orang daripada lebih 250,000 orang penduduk telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 24 Julai.
Baik, pembinaan 7 jambatan di bawah projek rangkaian Jalan Pesisir Sarawak termasuk Jambatan Batang Rambungan di Lunduk berjalan lancar walaupun berdepan dengan kekangan serta cabaran semasa pandemik COVID-19. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julahi Narawi berkata, ini terutama sekali ketika negara melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang sedikit sebanyak menjejaskan perkembangan projek-projek berkenaan. Jelasnya, kerja-kerja pembinaan walau bagaimanapun tetap diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Julahi turut memberitahu pembinaan Jambatan Batang Rambungan masih berada di peringkat awal. Walaupun 11%, but we can see keadaan bahawa projek ini berjalan on track lah. Begitu juga dengan jambatan-jambatan lain di laluan Jalan Pesisir. Jadi kita nak confirm bahawa pembinaan jambatan di laluan Jalan Pesisir adalah on track ya. Datuk Julahi berkata demikian dalam sidang media selepas mendengar taklimat mengenai status terkini projek Jambatan Batang Rambungan di Lundu. Jambatan Batang Rambungan dengan jarak 560 meter itu dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2023. Ketua masyarakat akan dikenakan kompaun sekiranya gagal memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP di rumah panjang atau kampung. Menyatakan demikian, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Sugah Embas berkata, ia menjadi tanggungjawab ketua masyarakat memastikan semua penduduk di kawasan masing-masing mematuhi SOP tersebut. Datuk Ahmad Douglas menjelaskan baru-baru ini terdapat beberapa tuai rumah panjang dikenakan kompaun RM2,000 atas kegagalan mematuhi SOP. Pematuhan terhadap SOP amat penting bagi mengelak daripada penularan wabak COVID-19, terutamanya varian Delta yang kini menular di seluruh negara. Tambah Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, meskipun kebanyakan penduduk luar bandar telah divaksinasi, namun ia tidak menjadi alasan untuk mereka tidak mematuhi SOP. Pematuhan SOP itu perlu dititik berat terutama ketika acara penggemumian dan aktiviti sosial yang melibatkan bilangan individu yang ramai. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban menambah setakat ini terdapat 22 kluster melibatkan acara penggemumian di seluruh negeri dengan 4,466 kes positif dan 35 kematian. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian semasa merasmikan bengkel kepolisian komuniti melibatkan 49 orang ketua masyarakat di Sepauh Betong. Teks ucapannya dibacakan oleh Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Dr. Richard Rapu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih Bu Mawin. Baik saudara, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa. Seorang pengasuh bersama suami dan anak saudara mengaku tidak bersalah mendera dua kanak-kanak 10 Jun lalu. Pengakuan dibuat mereka di Mahkamah Session Johor Bahru. Pengakuan dinyatakan pasangan suami isteri Fazlina Muhammad Lias dan Mansur Saad bersama anak saudara mereka yang berusia 13 tahun. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa menganiaya dua kanak-kanak berumur 2 dan 3 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal di Taman Bukit Kempas, Johor Bahru. Perbuatan merupakan kesalahan mengikut Akta Kanak-Kanak 2001. Pasangan suami isteri itu diberi jamin RM8,000 manakala anak saudaranya RM1,500. Hakim Ahmad Fuad Osman menetapkan kes disebut semula 22 Ogos nanti.
Seorang pembantu ehwal ekonomi di Lembaga Perindustrian Nenas LPNM didakwa mengemukakan dokumen pembekalan palsu. Pesanan pembekalan terbabit melibatkan nilai lebih RM41,000. Pendakwaan dilakukan di Mahkamah Seksyen Johor Bahru. Hasrin Ahmad Sibani yang bertugas di LPNM Johor dituduh atas 4 pendakwaan. Dia didakwa memperdayakan prinsipalnya dengan mengemukakan dokumen pesanan pembekalan benih nenas mengandungi butiran palsu. Kesalahan didakwa dilakukan antara April hingga Disember 2015. Hakim Datuk Ahmad Karifil Ismail menetapkan 25 Ogos sebagai tarikh sebutan semula kes. Mahkamah membenarkan tertuduh diberi jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Dia dikehendaki menyerah pasport kepada mahkamah dan diarah melapor diri ke pejabat SPRM setiap bulan. Program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS 17,053 syarikat di seluruh negara telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin menerusi program tersebut. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Lim Ban Hong, ia melibatkan kira-kira 1.3 juta pekerja dan setakat semalam 298,306 individu telah mendapatkan dos pertama. Tambah Datuk Lim Ban Hong, jumlah individu yang telah melengkapkan dos kedua vaksin kini mencecah 28,596 orang. Dalam masa sama, beliau optimis penambahan pusat pemberian vaksin PPV industri mampu membantu mencapai sasaran vaksinasi penuh di seluruh negara menjelang Oktober ini. Dan sasaran kita sebenarnya sejajar dengan apa yang telah diumumkan oleh kerajaan. Dan kalau kita perhatikan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kita sampai Oktober ni kita nak vaksinasi penuh. Jadi bagi PIKAS merupakan salah satu program di bawah program imunisasi kebangsaan PIK yang dilancarkan. PIKAS ni dilancarkan dalam fasa keempat PIK. Jadi kita mengikut sasaran dan matlamat yang ditetapkan di bawah PIK juga. Dia jalan secara, kita kata, sejajar, berjalan secara sekali lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di PPV Industri Bayu Legun, Bukit Katil. Ketumpulan penyudah menjadi punca utama Negeri Sembilan FC terpaksa berpuas hati berkongsi mata dengan Selangor FC 2 selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi semalam. Keputusan itu menyaksikan Negeri Sembilan gagal merampas kedudukan teratas Liga Premier daripada pendahulu Sarawak United. Jurulatih Negeri Sembilan K. Devon berkata pasukannya telah mempamerkan aksi bertenaga menerusi beberapa percubaan di depan pintu gol lawan, namun dihampakan dengan tindakan penyudah yang tidak menjadi. Jelasnya situasi tersebut berlaku kerana skuad Jang terlalu lama berehat daripada aksi kompetitif dan perlawanan dengan Selangor FC 2 itu adalah aksi pertama mereka setelah berehat hampir 2 bulan. Beliau bagaimanapun memuji prestasi beberapa pemain baru termasuk Jose Francis Kone yang dilihat memuaskan, namun mengakui perlu menambah baik prestasi mereka pada baki saingan selepas ini. Keputusan seri itu menyaksikan skuad Jang kekal di tangga kedua dengan 23 mata, 1 mata di belakang Sarawak United yang kurang 1 perlawanan. Pelbagai usaha dilakukan Parlimen Tumpat dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Kelantan. Antaranya kempen rumah ke rumah dan menaikkan kain rentang serta papan iklan. Wartawan Muhammad Amirul Hafiz Rosli ada butirannya. Dalam usaha memastikan pelaksanaan PICK berjalan lancar dan mencapai sasarannya, maka pelbagai usaha telah digerakkan terutama di Kelantan. Menurut Ahli Parlimen Tumpat, Datuk Cik Abdullah Maknawi, pihaknya turut menyediakan pengangkutan percuma dari rumah ke pusat pemberian vaksin PPV di daerah itu. Katanya, program outreach vaksinasi COVID-19 juga memainkan peranan penting dalam usaha mewujudkan imuniti berkelompok pada masa yang ditetapkan. Kita telah memulakan kempen daripada awal dengan kempen dari rumah ke rumah.
yang melibatkan juga pegawai-pegawai penerangan yang ada bersama dengan kita ni, mana melibatkan beliau juga kita turun ke rumah saya, tolong isi borang dan sebagainya. Kemudian kita naikkan billboard, kita naikkan banners dan sebagainya untuk kempen. Kemudian ucapan-ucapan saya di mana-mana saja pun saya cuba bagi motivasi. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 berkata, sehingga 30 Jun lalu, 12% daripada 190,000 penduduk Tumpat sudah menerima vaksin. Sementara itu, hasil tinjauan RTM mendapati kebanyakan penerima vaksin berharap masyarakat khususnya di Kelantan yang masih belum mendaftar di MySejahtera agar melakukannya segera. Ia bagi mewujudkan imuniti berkelompok seawal mungkin bagi memulih kembali ekonomi negara. Saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia ni, minta tolonglah cucuk vaksin. Gila, kalau macam kita tak daftar lagi di MySejahtera, minta tolonglah segera daftar. Bagi anda yang masih lagi terfikir-fikir adakah ingin mendaftar ataupun ingin mendapatkan suntikan vaksin, saya menyeru untuk semua supaya kita hadirkan diri untuk mendapatkan suntikan vaksin dan juga ringankan jari jemari kita untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksin demi untuk keselamatan dan juga kesihatan kita bersama, insya-Allah. Pengalaman saya cocok sini tak ada rasa apa. Rasa macam biasa ya, tak ada masa sakit ke apa. Bagi saya ni baiklah kalau cocok. Bagi yang tak daftar MySejahtera tu, marilah kita daftar. Marilah sama-sama kita menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan agar imuniti berkelompok dapat dicapai seawal mungkin sekaligus memulihkan ekonomi negara. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Dua ekor gajah liar berjaya dipindahkan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dari Tanah Merah Kelantan ke Taman Negara Terengganu hari ini. Ketua Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Kuala Ganda Cikgu Muhammad Zamzuri Cik Wan Abdul Rahman berkata, proses tersebut berjalan lancar hasil bantuan dua gajah denak, abot dan rambai yang digunakan bagi memujuk gajah liar berkenaan. Gajah betina berusia 5 hingga 20 tahun itu berjaya ditangkap kemarin selepas dipercayai menceroboh kawasan kebun milik penduduk. Kita akan pindahkan 2 ekor gajah yang kita tangkap pada 23 bulan. Sekarang ni tengah pindah seekor anak yang ibu dia kita terpaksa lepaskan balik sebab keadaan dia tak berapa sihat. Kita tengok kalau kita akan tarik mungkin bahayakan dia, kita lepas balik. Tambah beliau, pihaknya akan memantau keadaan ibu gajah tersebut dari semasa ke semasa dan akan dipindahkan dalam masa terdekat bergantung pada tahap kesihatannya. Baik, Ketua Jurulatih Kelantan FC, Marco Rajini belum puas hati dengan persembahan anak buahnya meskipun berjaya mengutip 3 mata ke atas skuad projek FAM MSN pada aksi Liga Premier di Stadium Sultan Muhammad IV petang semalam. Pengendali dari Itali itu berkata pemainnya tidak mempamerkan pergerakan sebagaimana yang dirancang. Sebaliknya, pasukan projek FAM MSN yang dibarisi pemain muda dilihat lebih banyak menguasai permainan. Tambahnya, kesilapan demi kesilapan yang dilakukan The Red Warriors akhirnya membuka peluang pasukan pelawat menjadikan gol pertama pada minit ke-54. Justru Rajini menegaskan pemain Kelantan FC perlu bekerja lebih keras serta memperbaiki aspek komunikasi dan persefahaman di atas padang jika mahu memastikan kemenangan terus menjadi milik mereka selepas ini. Pada aksi tersebut, jaringan pemain import dari Greek Christos Inzidis pada minit ke-83 dan Ismail Ibrahim pada minit ke-90 berjaya menyelamatkan maruah pasukan dari Pantai Timur berkenaan daripada kekalahan. Keputusan itu juga menyaksikan Kelantan berjaya memperbaiki kedudukan ke tangga keempat dengan 18 mata, manakala skuad projek FAM MSN kekal di tangga terbawah dengan 2 mata. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Nafuzi Zain meluahkan rasa puas hatinya ke atas kejayaan besar skuad penyu ke atas Perak FC pada aksi Liga Super malam tadi. Pada aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu, TFC mengutip 3 mata penuh selepas membelasah The Boss Gaurus 5-0.
Menurut Nafuzi, prestasi cemerlang yang ditunjukkan pemain import baharu Habib Harun dalam membantu benteng pertahanan TFC menjadi antara kekuatan pasukannya pada pertemuan tersebut. TFC membuka jaringan menerusi Faisal Abdul Halim pada minit ke-19, diikuti jaringan penalti pemain import dari Brazil David da Silva 5 minit kemudian dan jaringan sendiri Charles Mitchell pada minit ke-42. Babak kedua pula menyaksikan Muhammad Hakim Abdullah menambah derita The Boss Gaurus menerusi jaringan minit ke-71 sebelum pemain muda Ni Akif Syairan nikmat penalti pesta gol pada masa kecederaan. Bagi saya tidak memfokuskan JDT lah. Kita yang penting saya just preparation di saya sendiri. Dan kita tahu hanya baki 8 game. Setiap game penting, so kita cuba mengambil maksimum yang seberapa yang boleh. Kalau kita konsisten macam ni, semestinya tempat kita tu berada di atas lah. Jadi kita tahu 8 game lagi semua tough game, bola sepak macam-macam boleh terjadi. So harap daya stay fokus lagi, bekerja lagi keras. Hasil kemenangan itu, skuad Sang Penyu kini berkongsi 30 mata dengan JDT. Namun, pendahulu liga itu masih memiliki kelebihan dalam segi jaringan dan kurang satu perlawanan. Pada perlawanan seterusnya, TFC dijadual bertemu Melaka United Rabu ini. Penerima vaksin COVID-19 di Pulau Pinang digalak melihat picagari mereka sebelum dan selepas suntikan. Perkara itu dilakukan bagi mengelak insiden picagari kosong. Namun, adakah perbuatan itu sesuatu yang wajar kita lakukan kepada petugas barisan hadapan? Jawapannya langsung bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur di Pulau Pinang. Silakan. Terima kasih Alif. Konsep pandang picagari anda merupakan sesuatu yang digalakkan. Malah tindakan itu juga disokong Jabatan Kesihatan Negeri. Selain inisiatif penerima vaksin, Jabatan Kesihatan turut menguatkuasakan prosedur operasi standard SOP pemberian vaksin. Jabatan itu juga sentiasa memantau operasi pusat pemberian vaksin PPV bagi mengelak insiden picagari kosong berlaku. Dan kami juga daripada Jabatan Kesihatan Pulau Pinang sendiri turun memantau setiap pusat pemberian vaksin dari semasa ke semasa untuk memastikan petugas-petugas kami sama ada daripada kalangan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun daripada kalangan petugas paramedik swasta yang sentiasa mematuhi SOP suntikan vaksin lah dan tidak berlaku kes-kes di mana picagari kosong vaksin yang salah berlaku di PPV seliaan kami lah. PPV Setia Spa Center turut patuh SOP ketat pemberian vaksin. Antaranya menunjukkan picagari sebelum dan selepas suntikan selain memaklumkan dos serta jenis vaksin yang diberi kepada penerima. Kita pun mengetatkan lagi SOP yang diadakan dan kita sekarang mengamalkan prinsip pandang picagari anda. So setiap kali bila penerima vaksin nak diberi vaksin, kita akan minta mereka sila pandang ke picagari mereka supaya mereka boleh tengok dengan mata sendiri yang dos diberikan. Dan kita juga memastikan mereka melihat picagari sebelum dan selepas menerima vaksin supaya penerima vaksin boleh confirm yang mereka mendapat dos yang betul. Tapi di sini kami daripada ASP Medical Group and Protect Heart sangat-sangat tekankan benda tu. Kami perlu pastikan tunjukkan kepada all the vaksini setiap kali kita withdraw and kena pastikan sebelum kita tunjuk string yang ada vaksin and kalau boleh saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5 so untuk pastikan dia sangat confident dengan setiap kali kita bagi vaksin. Sekiranya penyuntik dan penerima memainkan peranan masing-masing, isu tersebut dapat dielakkan. Selepas 4 dekad menceburi industri batu permata, seorang usahawan kini bertukar kejaya sebagai pengusaha durian. Loncatan karier dibuat selepas dirinya terkesan dengan pandemik. Marzuki Halim tidak mahu terus mengalah. Usahawan itu kini mengusahakan dusun durian milik keluarganya di Pulau Betong, balik pulau. Kita mempunyai masa, tempat yang buntu. Kita tak boleh lawan arus. Kerana dunia sekarang ni timpa dengan penyakit
COVID-19 dunia, bukan kita Malaysia saja. Kita harus akui, kalau you tak bertempuh, tak bekerja, kita takkan ada makan. Sekitar 50 kilogram durian dapat dijual dalam sehari. Selain Raja Buah, beliau turut mengusahakan tanaman rambutan, manggis dan langsat di tanah seluas 1.5 ekar. Semua hasil tanaman dijual di sekitar balik pulau. Selain itu, Marzuki turut menjual minyak kunyit sebagai perniagaan sampingan. Selaku peniaga, beliau mengakui perlu membuang sikap takut dan tidak mahu mencuba bagi memastikan kelangsungan hidup. Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO bekerjasama dengan pengusaha kedai tom yam dan nasi kandar di balik pulau bagi meringankan beban penduduk terjejas pendapatan. Menerusi kolaborasi itu, 100 keluarga di kawasan Titi Teras balik pulau menerima bantuan makanan. Dalam satu buah keluarga boleh kan? Di kawasan Titi kan? Balik pulau suruh. Kami tak kira bangsa Cina, Melayu semua, kami semua. Biasanya setiap kali kami pergi menyumbang tu lebih kurang 20 orang, 20 hingga 25 kita dapat sumbang keluarga berdasarkan bergantung kepada isi rumah. Kalau isi rumah tu ada ramai ahli keluarga, dia akan dapat lebih, dan begitulah sebaliknya kalau dia seorang duduk, kita ikut isi rumah berkenaan. Baik saudara, berikut merupakan kes COVID-19 di Pulau Pinang setakat semalam. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Peperangan ketika pandemik ini bukan sahaja melawan COVID-19 tetapi turut melawan serangan dan penyebaran berita palsu. Ingat, semak sebelum kongsi. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Terima kasih Zatul Ikmam. Raja Polis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin berkenan menerima sembah menghadap oleh Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim. Ini merupakan kunjungan pertama rasmi beliau selepas menjawat jawatan terbabit. Sembah menghadap dilakukan di Istana Arau turut mengiringi Raja Polis Raja Muda Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaluddin. Antara di sembah maklum perkembangan terkini usaha PDRM mengendali keselamatan awam dan jenayah rentas sempadan. Datuk Seri Mazlan pernah berkhidmat di Perlis sebagai Ketua Polis Daerah Padang Besar pada tahun 2002 hingga 2004. Gunakan saluran sewajarnya andai berdepan masalah berkaitan pemberian vaksin COVID-19. Itu tegas Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim. Menurut beliau, menularkan isu berkenaan di media sosial bukan tindakan sepatutnya kerana ia mampu mengundang kegusaran awam dan menimbulkan pandangan negatif. Tambah beliau, pihak polis akan membuat siasatan dan mengambil tindakan sewajarnya sekiranya menerima laporan berkaitan salah laku mana-mana pihak yang terlibat. Saya nak ingatkan kepada orang ramai, benda ni kena buat confirmation dulu. So jangan viral perkara yang tidak betul kerana ianya akan menggusarkan orang lain. Beliau berkata demikian bagi mengulas beberapa isu berkaitan pemberian vaksin kosong dan kematian melibatkan vaksin yang ditularkan di media sosial sejak akhir-akhir ini. Dalam pada itu, hampir 15,000 bakul makanan disumbangkan PDRM di seluruh negara menerusi OP Bantu. Selain agihan bantuan, butiran penerima memerlukan turut diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan susulan. Fasa 2 kita bagi 11,828. Jadi fasa 2 ni telah komplit. Masa itu hari saya bagi press itu hari 98%, tapi sekarang ni dah 100%. So kita telah lengkapkan fasa 2 dan jumlah keseluruhannya dalam bakul makanan kita beri adalah sebanyak 14,948. Bakul makanan telah kita bagi pada mereka yang berkenan, satu Malaysia. Jadi kita berharap dengan tindakan kita ini
dapat mengurangkan bebanan oleh mereka terkesan oleh COVID-19 ini. Setakat ini lebih 18,000 permohonan diterima menerusi bantu daripada mereka yang terkesan pandemik. Kesedaran kepentingan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat orang asli di Perak kini semakin meningkat. Ia susulan pelaksanaan program outreach vaksinasi COVID-19 di negeri tersebut. Menurut Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA Perak Harun Nizam Abdul Hamid, ketika ini seramai 2,181 masyarakat orang asli di negeri itu telah menerima suntikan dos pertama, manakala 1,337 telah lengkap dos kedua. Dan kita lihat kalau dulu masyarakat asli dia takut untuk vaksin. Jadi kalau kita lihat hari ini masyarakat asli ni menantikan untuk divaksin. Tapi selepas kita adakan program outreach, kita nampak selepas kita adakan program outreach ni, kita lihat rata-rata masyarakat aslinya mereka yakin untuk vaksin dan setuju untuk divaksin. Dan kita tengok peratus yang setuju divaksin tu memang amat tinggi sekali itu. Tambah beliau, lebih 42,000 masyarakat orang asli yang berusia 18 tahun ke atas di negeri itu layak menerima suntikan vaksin COVID-19. 250 penduduk kampung Datuk di Padang Terap menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 menerusi program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC. Rata-rata penerima merupakan warga emas. Menurut Pegawai Pejabat Kesihatan Daerah Dr. Musa Muhammad Imran, program dianjur bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Kawasan itu dipilih untuk program MOVAC berikutan lokasinya yang sukar diakses. Pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ni memang dia orang akan pergi cari sendiri penerima vaksin tu yang ikut kriteria yang saya minta lah, warga emas, umur lebih daripada 60, dan bila dah cukup semua baru kita buat. Kita datang sini, kita akan buat secara walk-in lah. Pejabat Kesihatan daerah itu sebelum ini memaklumkan lebih 14,000 penduduk telah menerima suntikan dos pertama dan lebih 10,000 telah lengkap imunisasi. Masyarakat di Kedah diminta agar tidak menyebarkan berita palsu yang akan memberi kesan kepada usaha kerajaan mengekang penularan virus COVID-19. Dalam masa sama, sikap berlumba-lumba mahu menjadi orang pertama dalam menyampaikan maklumat tanpa diperiksa kesahihannya juga wajar dielakkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan Komunikasi dan Multimedia Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah Romani Wan Salim berkata, masih ada segelintir masyarakat tidak bertanggungjawab sengaja menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19 atau berkaitan vaksin. Beliau turut meminta orang ramai menyemak sumber-sumber berita sebelum mempercayainya. Semakan boleh dibuat dari laman rasmi seperti jabatan dan agensi kerajaan iaitu Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, MOSTI, Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin COVID-19 dan lain-lain. Pengguna juga boleh menyemak kesahihan berita melalui portal sebenarnya.my yang disediakan oleh kerajaan. Masalah kesihatan mental bukanlah satu penyakit. Namun, sekiranya tidak menerima rawatan sewajarnya, ia boleh menjejaskan kehidupan sosial. Bagi mengenal pasti tahap kesihatan mental penduduk di Johor, Jabatan Kesihatan Negeri itu tampil dengan inisiatif mewujudkan saringan minda sihat Johor menerusi dalam talian. Wartawan Anas Maknur ada butirannya. Saringan Minda Sihat Johor yang bermula Ogos tahun lalu adalah salah satu kaedah menentukan tahap kesihatan mental penduduk negeri ini, terutama sejak penularan pandemik COVID-19. Paling mengejutkan, sehingga Mac tahun ini lebih 60% daripada individu yang menyertai saringan tersebut dilaporkan mempunyai masalah kesihatan mental. Menurut Pakar Perubatan Kesihatan Awam JKNJ, Dr. Norhana Ahmad Bahuri, mereka yang telah dikenal pasti akan diberikan janji temu untuk mendapatkan rawatan lanjut. Jika mereka tak nak datang untuk temu janji bersemuka, mereka boleh dapat lagi satu pautan iaitu telecounselling. Maknanya kami punya kaunselor akan hubungi mereka yang membuat pilihan untuk mendapatkan telecounselling ni untuk penilaian pertama.
dari temu bual, dia akan lebih selesa dan kemudian dia faham apa tujuan dia hadir ke klinik untuk tindakan lanjut dan kemudian terus dapat temu janji. Kita bagi temu janji. Tapi kalau dengan panggilan telefon tu kadang-kadang masalah tu dah selesai pun. Okey, saya dah okey dah sekarang dan kita akan tamat di situ. Sementara itu, pakar psikiatri Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Dr. Marina Abdul Rahman berkata, setiap pesakit akan dikategorikan terlebih dahulu sama ada mempunyai penyakit mental atau masalah kesihatan mental sebelum menentukan kaedah rawatan sesuai. Situasi pandemik COVID-19 turut menyumbang kepada berlakunya masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat Johor. Berikutan mengalami tekanan, kebimbangan berlebihan serta kemurungan disebabkan keadaan semasa. Tapi bila kami dapati mereka lebih ke arah kesihatan, masalah penyakit mental, okay, sama ada depression, anxiety, dan ada juga yang kami dapati memang ada penyakit mental lain lah yang lebih serius. Ya. Ada sejarah, sama ada sejarah dalam keluarga, okey, ataupun dia sendiri pernah menerima rawatan sebagai pesakit mental sebelum berlakunya COVID. Dan kami akan bagi rawatan yang sesuai lah. Sama ada kami akan tawarkan terapi ataupun kami akan tawarkan rawatan ubat-ubatan. Tapi kalau terlalu serius di mana mereka akan mencederakan diri sendiri atau orang lain, kami akan tawarkan untuk masuk di ward lah. Kami akan rawat mereka di ward. Kedua-dua pakar yang ditemu bual RTM secara eksklusif itu menyarankan orang ramai terutama di Johor untuk berani menyertai saringan Minda Sihat Johor secara dalam talian bagi mengetahui tahap kesihatan mental masing-masing. Saringan Minda Sihat Negeri Johor yang dijalankan Ogos tahun lalu sehingga kini merupakan salah satu inisiatif yang dijalankan Jabatan Kesihatan Negeri Johor bagi mengenal pasti sejauh mana tahap kesihatan mental penduduk di negeri ini. Dan menerusi saringan itu, mereka ini akan dibantu dan diberikan rawatan. Ubah stigma anda dan berani untuk menjawab soalan-soalan di dalam saringan Minda Sihat Johor. Anas Makno, Berita RTM. Baik saudara, laporan itu menutup berita wilayah petang ini. Terus kongsikan dengan kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Muhammad Alif Ashraf Kamanur, Berita Wilayah, Peka dan Berwibawa. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.